Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein bin Muhammad. Metik 056078 akan membacakan topik yang kelima, iaitu ikan lima. Itu bagi subjek dirasa tasawuf an-nasiyah. Yang pertama iaitu pengenalan topik kelima ini. Al-hikmu al-ijtihadu fi al-madumu wa taraku al-matlub. Maksudnya, menurut Syekh Athaillah, hukum ijtihad secara bersungguh-sungguh terhadap perkara yang telah dijamin terhasil dan hukum meninggalkan perkara yang dituntut. Yang kedua, ijtihadaka fima damman laka wa taksiraka fima talaba minka dalilu ala antamasa al-basirah minka. Maksudnya, kesungguhan kamu dalam mencari dan berusaha mencapai apa yang telah dinyatakan oleh Allah SWT kepada kamu, dan dalam masa yang sama, kesesuaian kamu dalam melaksanakan hak-hak tuntutan Allah SWT ke atas diri kamu. Seterusnya, dalam topik ini dapat dikeluarkan beberapa definisi, iaitu yang pertamanya ijtihad. Ijtihad bererti bersungguh-sungguh atau giat tanpa kena letih memerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua ialah taksir. Taksir bermaksud meninggalkan sesuatu, mengabaikan, menghilangkan ataupun leka. Yang ketiga ialah al-basirah. Al-basirah bermaksud mata hati, iaitu yang dapat menangkap segala sesuatu yang sifatnya maknawiyah, iaitu yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Yang keempat iaitu al-basar. Al-basar iaitu mata jasmaniyah yang dapat melihat, iaitu dengan menggunakan panca indera ataupun organ mata. Seterusnya ialah perbezaan al-basir dengan al-basar. Al-basir yang pertamanya mata hati, iaitu memahami sesuatu perkara itu secara maknawi, manakala al-basar ciptaan yang zahir, fizikal ataupun mahsusat. Perbezaan yang kedua, al-basir iaitu fokus kepada makna kebesaran Allah, manakala al-basar fokus kepada perkara yang berunsur zahir dan fizikal, iaitu perkara yang dilakukan seharian. Yang ketiga iaitu melihat kepada makna sifat. Yang ketiga, al-basir, perbezaannya iaitu melihat kepada makna sifat Allah yang qadim, manakala al-basar melihat perkara yang hadis. Contoh perbezaan iaitu al-basir, contohnya apabila seseorang hamba itu dapat melihat kebesaran Allah SWT yang maha berkuasa dalam mencipta sekalian alam. Contoh bagi al-basar, contohnya apabila seseorang itu melihat kebesaran Allah SWT dan hanya melihat terhadap makhluk yang diciptakan Allah SWT. Seterusnya iaitu kesan mata hati terang. Yang pertama, mata hati diterangi dengan cahaya ma'rifatullah. Yang kedua iaitu kasih kepada Allah. Yang ketiga, sentiasa ingat kepada Allah SWT. Manakala kesan mata kelam ataupun buta ataupun gelap, yang pertama, mata hati akan menguasai cahaya pandangan zahir. Yang kedua, membawa kemurkaan Allah. Yang terakhir, alpa kepada Allah SWT. Kesimpulannya, jika seseorang berijtihad bersungguh-sungguh, kesannya akan menjadikan dia tenggelam dengan perkara tersebut. Kita perlu memelihara hati agar selalu mendapat limpahan petunjuk dan tuntutan daripada Allah SWT dalam seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Yang terakhir, kedudukan di dunia di sisi Allah sebagai ujian kepada hamba-Nya supaya kita sentiasa beriman dengan Allah. Kedudukan dunia boleh diibaratkan seperti sungai yang dilintasi oleh kaum Lut.
Sekian saja daripada saya, ringkasan topik kelima. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.